Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah petang ni sekali lagi kita bersama-sama untuk kita menyambung bacaan kitab atau buku ringkas, buku kecil yang kecil isinya, bentuknya tetapi besar maknanya, iaitu kitab Prinsip Dasar Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah karangan Al-Fadil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Hari ini kita sambung muka surat 125 kalau tak silap. Bukan silap bukan. Silap bukan 25. Hari ini kita akan masuk muka surat 145, bukan 145, 145 insya-Allah. Di muka 145 di nombor 11, masih lagi kita dalam keindahan Islam. Yang ke-11 kata Ustaz Yazid, itu Islam melarang seorang anak derhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan silaturahim dengan sanak kerabat famili terdekat. Sahih. Jadi Islam ni agama yang sangat menjaga hubungan silaturahim. Dan hubungan silaturahim yang paling utama sekali yang kita kena jaga ialah dengan ibu bapa. Sebab itulah bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuk, Allah Taala telah memerintahkan kamu alla ta'budu, agar tidak beribadah sembah melainkan Allah, wa bil walidaini ihsana. Lepas menyembah Allah, perintah menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya, datang perintah wa bil walidaini ihsana, perintah untuk buat baik kat mak ayah. Begitu juga bila Allah Subhanahu wa taala menyebut larangan-larangannya, maka larangan yang selepas larangan syirik, Allah Ta'ala menyebut jangan kamu menderhakai ibu bapa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah kamu semua, atlu alaikum, aku baca kepada kamu, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Tuhan kamu telah mengharamkan ke atas kamu. Alla tusyriku bi syai'a, alla tusyriku bi syai'a, agar tidak kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan buat baik kepada mak ayah. Bila Allah Taala suruh bersyukur kepada Allah, Allah Taala merintahkan kita bersyukur kepadanya. Allah Taala menyebut yang kedua, hendaklah bersyukur kepada ibu bapa pula. Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Bersyukurlah kamu kepada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Naam. Bila Allah Taala sebut hak-hak, 10 golongan yang layak mendapat, kita berikan haknya. Lepas hak Allah, hak ibu bapa. Kan? Allah Ta'ala kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, wa bil walidaini ihsana. Nah. Jadi kalau kita baca, kita ada al-mufrad, contohnya kita hadis bukan birrul walidain. Imam Bukhari ada satu juzuk pada birrul walidain, satu juzuk dalam kitab hadis yang bertajuk birrul walidain. Kita akan dapati sangat banyak sekali hadis-hadis berkenaan buat baik kat mak ayah. Ada satu kisah, satu hadis Nabi kata, "Lau alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama
tadkhulul jannah. Nabi kata kalau kamu bersikap lemah lembut, ada satu hadis tu kan, kisah orang tu dia ni buat dosa. Dia ni dia buat satu kesalahan, lepas tu dia rasa dia telah melakukan dosa yang besar. Dia jumpa dengan Ibnu Umar kata itu bukan dosa besar. Dosa besar pun dia sebut satu-satu sampailah ke 9 jadi dosa besar. Lepas tu Ibnu Umar tanya, "Atuhibbu an tadkhulal jannah wa tafraqu 'anil nar?" Adakah kamu suka nak masuk syurga dan jauh daripada neraka? Naam, betul. Ya, aku nak, wahai Ibnu Umar. Maka dia kata, "Lau alanta lahal kalama wa at'amta ta'ama tadkhulul jannah." Sebenarnya kalaulah kamu bercakap lemah lembut pada ibu bapa kamu dan juga kamu bagi dia makan, tadkhulul jannah, pasti kamu akan masuk syurga. Kan? Jadi itu masalah buat baik. Lepas tu kita tak adalah agama yang begitu hormat mak ayah. Allahu Akbar. Cakap dengan lemah lembut, jangan tinggikan suara, jangan kata uffin, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan sikap ego kamu di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan ibu bapa. Wakhfid lahuma janaha dhul. Kamu wakhfid maksudnya kamu rendahkan janaha dhul, sayap kehinaan. Maksudnya bila depan mak ayah tu kita kena hinakan diri dia kat depan dia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wala taqul lahuma uffin, yang kamu kata uff, wala tanharhuma, jangan herdik mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucaplah ucapan yang baik, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah ila akhir ayat. Cakap tak boleh, apatah lagi lebih daripada itu. Jadi mak ayah ni kan ridha Allah, hadis Nabi SAW cukuplah satu hadis dia yang boleh menutup semua, boleh mensimpulkan semua hadis-hadis kita sebut tadi, iaitu ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridha Allah pada ridha mak ayah dan kemurkaan Allah adalah pada kemurkaan mak ayah. Kalau kita baca hadis berkenaan dengan ini sangat banyak tuan-tuan. Alangkah baiknya mungkin kita boleh baca hadis-hadis berkenaan dengan ibu bapa je, buat baik pada mak ayah. Sangat banyak masalah ni yang mesti bukanlah maqamnya. Dan juga Ustaz Aziz kasi, iaitu dan melarang memutuskan silaturahim. Sahih. Juga ada hadis Nabi kata, "Inni khalaqtur rahim." Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, aku telah mencipta rahim. Wa syaqaqtu ismi minha, dan daripada nama rahim itulah aku keluarkan namaku, iaitu Ar-Rahim. Faman wasalahu wasalahu Allah. Siapa yang menyambung silaturahim, maka aku akan sambung hubungan dengannya, kata Allah Ta'ala. Siapa yang putus hubungan dengan silaturahim, dan siapa yang putus silaturahim, aku akan putuskan hubungan dengannya. Dia kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Takkan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Kira hadis Nabi SAW menyebut lagi, kata ma min dhanbin ajdaru 'ala Allah an yu'ajjila Allah 'uqubatahu fid dunya ma yadkhiluhu min 'adab yaumil qiyamah min qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling Allah Ta'ala nak balas dia segera di dunia ini bersama dengan azab yang dikumpulkan di akhirat kelak daripada dosa memutuskan silaturahim. Kan, betul, silaturahim ni besar sangat dosanya. Okey. Kata Allah Ta'ala, cara orang Yahudi apa sebabnya? Putus silaturahim. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Dan mereka itu orang Yahudi memutuskan silaturahim dengan orang yang sepatut mereka menyambung silaturahim. Dan hadis ini juga sangat banyak. Digalakkan tuan-tuan mendengar, membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab yang sangat bagus. Bagi saya kitab Al-Mufrad itu kira antara yang terbaik dikumpulkan dalam bab hubungan adab dan seumpama dengannya. Nombor 12, Islam melarang buruk sangka. Memata-matai. Mata-mata ni maksudnya dia terjasus. Terjasus maksudnya apa? Dia suka mencari
kesalahan-kesalahan. Mata memata-matai. Mata daripada mata kan. Mencari kesalahan orang lain. Ya. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jauhlah kamu katsiran minadh-dhann, sangkaan yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, kerana kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Sangka-sangka buruk ni tak boleh. Sebab tu Nabi kata iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kamu sikap suka sangka buruk. Fa inna dhann, kerana sangka-sangkaan ini, sangka-sangka ni akdzabul hadis. Ialah sebesar-besar kedustaan. Akdzabul hadis. Sedusta ucapan. Jadi jangan sangka buruk. Tidak ada qarinah, tidak ada petanda-petanda untuk sangka buruk, jangan sangka buruk. Tak ada petanda maksud orang tu okey, tak ada apa-apa, tak ada masalah, kita sangka buruk kat dia. Lainlah kalau dia memang ada nampak dia masuk rumah, kan? Orang tu pakai topeng, bawa parang, masuk rumah. Nak berompak dah tu, takkanlah nak kata nak buat prank. Maka kita pun hati-hati. Kita panggil polis. Tak boleh kata, oh ini sangka buruk. Tidak. Itu ada qarinah-qarinahnya. Qarinah-qarinah maksud ada petanda-petandanya menunjukkan bahawa itu bukannya orang yang sedang melakukan, itu bukan orang yang baik. Kalau ada qarinah ni memang dia berompak, dia mencuri, dia seumpama dengannya, maka itu tidak perlu sangka baik. Itu kita perlu berhati-hati. Ini tidak ada sebab nak sangka buruk. Baik. Wala tajassasu, dan jangan kamu tajassus, cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab, dan jangan kamu menggunjing. Kat sini kata mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sebab Nabi SAW pernah sekali kan, Nabi menutup orang daripada sangka buruk. Satu hari Nabi jalan dengan Sofiyah. Nabi jalan dengan Sofiyah ataupun Maimunah, saya lupa dah. Nabi balik, kemudian masa malam, ada sebahagian sahabat nampak. Nabi stop, Nabi kata, ini isteri aku, Maimunah atau Sofiyah. Maimunah tinggi, Maimunah. Maka jangan kamu sangka buruk. Okey. Maksud Nabi menutup jalan untuk sangka buruk. Nabi menutup jalan untuk sangka buruk. Naam. Dan cantiknya kalau kita tengok kat sini, Allah Ta'ala sebut sangka, memata-mata, terjasus dan juga mengumpat. Allah Ta'ala sebut sekali 3. Kenapa? Sebab biasanya disebabkan dia bermula dengan sangka buruk lah. Itu yang dia nak mata-mata tu, dia nak check. Mula dengan sangka buruk lah yang menyebabkan dia nak korek-korek rahsia orang tersebut. Lepas dia dah korek-korek rahsia tadi, dia mula mengumpat. Dia ngumpat. Dia bukannya gunakan untuk memperbaiki orang tersebut, dia ngumpat pula. Ini 3 rangkaian. Cantik kenapa Allah Ta'ala sebutkan sekali. Menggunjing tu mengumpat. Mengumpat ni maksudnya menyebutkan perkara baik. Sorry, bukan perkara baik. Menyebut perkara yang betul tentang saudara kamu, tetapi saudara kamu tak suka kamu ceritakan benda tersebut. Jadi contohnya benda betul, kalau cakap benda bohong dah jadi fitnah. Cakap benda betul, dia mengumpat. Contoh katakanlah dia ni katakanlah hitam, kulit dia hitam. Dia pun duduk cerita belakang dengan kawan dia hitam apa semua dia ni. Yang kawan ni, kalau kawan dia dengar depan-depan, kawan dia kecil hati ke tak kecil hati? Kalau kecil hati tu maksudnya itu memanglah confirm lah itu mengumpat namanya. Okey, macam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, pendek je perempuan tu. Nabi kata kau mengumpat dia. Maka kata ya Rasulullah, memang dia pendek. Nabi kata kalau kamu cakap benda yang betul, tu mengumpat lah. Tapi kalau kamu cakap benda yang tak betul, maka kamu telah memfitnahnya. Naam. Di antara kecantikan Islam nak jaga hati-hati manusia ni supaya dia tak sangka buruk. Sebab tu dia kata apa? Inni uhibbu an akhruja ilaikum, aku suka, aku nak keluar pada kamu semua dalam keadaan aku ini salimus sadr.
Kadang-kadang aku ni jiwa aku rasa lapang, maka jangan bawa cerita-cerita kat aku. Kadang-kadang sebab kamu empat tu kita berubah sangka buruk. Berarti kita kata sebab tadi tiga-tiga dia rangkaian. Dan disebabkan dia mengumpat, akhirnya timbul sangka buruk. Asal ni tak ada apa-apa. Baik. Sama seterusnya, ke-13, Islam melarang membuat tattoo, mengerik bulu wajah, iaitu mencukur bulu alis, bulu kening, menyambung rambut dan memakai pakaian tidak menutup aurat. Nah, ini dalam bab kesempurnaan rupa umat Islam. Islam ni satu agama yang dia bukan hanya menekankan hati je. Dia menekankan juga rupa kita secara luaran. Dan rupa kita secara luaran tu ada dua. Satu, rupa secara luaran dengan maksud kebersihan kita. Waktu Islam suruh kita bersihkan diri, suruh jaga kebersihan, suruh pakai elok-elok. Nabi marah kalau orang ada kemampuan dia sengaja pakai baju buruk-buruk. Nabi tak suka. Nabi kata Allah SWT suka melihat hambanya menzahirkan athar, iaitu kesan pemberiannya. Maka kalau kamu ada duit, jangan pakai baju buruk-buruk. Nabi SAW kalau ada baju elok, Nabi akan pakai baju elok. Tapi Nabi memang tak ada. Yang tu yang dalam hadis kitab Syama'il tu, Nabi memakai baju tampalan di atas tampalan. Maksudnya dah tampal lagi atas tampalan tu. Tapi adakah maksudnya Nabi sengaja nak pakai baju tu? Tidak. Keadaan Nabi SAW sebegitu. Tapi kalau orang tu sengaja, kalau Nabi SAW diberikan pakaian yang elok, Nabi akan pakai pakaian yang elok. Ma khayyara Nabi sallallahu baina amrayn, ma khayyara Nabi sallallahu baina aqrayn illa ikhtara isarama. Tidaklah Nabi dia beri pilihan antara kedua je, maka Nabi akan pilih yang paling baik, yang paling mudah, selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Nah, jadi satu kebersihan sebab apa dengannya. Yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni ada jati diri supaya kita mencintai apa yang ada pada diri kita. Kan? Tak perlu kita nak ubah hidung kita, nak ubah bulu kening, nak ubah. Allah SWT dia jadikan manusia ni, dia kena bersyukur. Dia kena ada bahasa Inggeris dia, dia kena ada confident pada diri dia sendiri. Dia kena ada satu sikap di mana ini badan aku yang Allah Ta'ala bagi, aku terima macam tu. Dan dia cantik sebagaimana Allah Ta'ala berikan. Dan Islam bukan macam agama macam apa yang di barat sekarang, iaitu kita nak conform dengan, kita jadi konformis kepada apa yang masyarakat nampak cantik. Itu susah tu. Kan? Masyarakat barat nampak orang, saya baca satu artikel. Di negara barat sekarang ni, dia nak kata apa? Cantik itu ialah bila perempuan itu berdiri, mesti pehanya tidak bertemu. Maksudnya apa? Kurus, kering, sampai kalau dia berdiri, peha dia tak bertemu. Mesti nampak. Subhanallah. Kita kata, itu bukan cantik tu, dia macam lili dah tu, kita kata. Kan? Dia nampak macam rupa dia macam tu, buat cantik. Cantik kena macam tu. Sampai sekarang ni, dia buat apa pula? Dia buat secara saintifik lah kononnya. Secara saintifiknya cantik tu, dia buatlah satu macam lukisan. Dia kata mana-mana muka yang ngam dengan tu, dengan satu bentuk tu, ini adalah cantik berdasarkan kajian saintifik. Ya subhanallah. Pertama, kecantikan itu adalah pada mata setiap orang. Satu orang cantik pada pandangan dia, maka tak cantik pada pandangan orang lain. Maka kamu nak letakkan cantik, betul itu. Majalah-majalah barat cuba memaksa sebegini. Cantik itu ialah macam tu, macam model-model mereka yang kurus kering tu. Kan? Jadi akhirnya manusia ni ada satu sikap, dia hidung nak hidung macam tu, mata nak mata macam tu, kening nak kening macam tu, gigi nak gigi macam tu, pipi nak pipi macam tu. Sampai dia buat, dia tak ada bone cheek ni, cheekbone ke cheekbone lah kan, tak ada. Buat tu operation tu untuk ada cheekbone ni. Yang lagi kelakar, saya pernah baca lagi ni, lesung pipit, tak lesung pipit, dia buat lesung pipit palsu. La haula wala quwwata illa billah. Betul, antara penipuan syaitan kepada manusia adalah dia suruh kita ubah, suruh ubah diri kita.
fala yubtikunna adana wal yughayyirunna khalqallah. Allah sebut dalam Quran, ayat dia saya terlupa dengan ayat dia nanti, fala yughayyirunna khalqallah, fala yughayyirun. Allah sebut dalam surah An-Nisa, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhanal an'am fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Kata Allah dalam Quran, wala udhillannahum, kami akan sesatkan mereka, kata syaitan. Syaitan kata kami akan sesatkan mereka. Surah An-Nisa. Kita buka surah An-Nisa. Cari surah An-Nisa ayat 119. Allah kata wala udhillannahum. Syaitan kata kami akan sesatkan mereka. Demi Allah, aku akan sesatkan mereka. Ni syaitan kata Ni syaitan kata. Wala udhillannahum, nescaya aku memang akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan bagi harapan-harapan palsu kepada mereka. Angan-angan kosong. Wala amurannahum, aku akan suruh mereka buat benda-benda yang buruk. Fala yubattikunna adanal an'am, mereka akan robekkan telinga binatang ternakan mereka, iaitu orang musyrikin dahulu. Mereka ni bila dia kata kambing ini untuk berhala, mereka akan robekkan telinga tu. Dia akan cabikkan telinga. Wala amurannahum, dan pasti aku akan perintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah. Ini kita nak point dia. Fala yughayyirunna khalqallah. Mereka itu akan ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diubah ciptaan Allah Ta'ala. Yughayyirunna khalqallah. Jadi perbuatan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni perbuatan yang buruk. Wala yughayyirunna khalqallah. Ini syaitan yang perbuatan. Patut orang Islam semua kena sedar dalam pengajian kita ni, yang mengikuti pengajian kita, sama ada secara live ataupun secara recording, mengubah wajah anda adalah perbuatan haram, perbuatan syaitan. Sekali banyak sekali hatta orang Islam yang buat ni. Tak terpengaruh dengan orang barat. Kemudian bila kita tanya kenapa ni, saya banyak makan makanan, makan madu, saya banyak collagen, muka dah berubah. Mana boleh kita makan produk daripada hidung bulat yang saya ni tiba-tiba jadi hidung tajam. Dengan kamu telah melakukan pembedahan plastik. Jangan nak bohong orang kita. Mana ada kami buat pembedahan? Allah, hidung bulat dulu tiba-tiba jadi hidung mancung. Mana ada produk kita boleh menukar hidung kita ni. Nak menipu pun tengoklah, kita kata. Itu kamu nak mengubah wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Wala yughayyirunna khalqallah. Sebab satu hamba Allah Ta'ala ni dekat Taman Tun lah ni, cerita Taman Tun ni. Minta maaf saya cakap ni ngumpat, tapi ngumpat tak sebut nama tak kira ngumpat lah kan. Dia umur dah masuk 50-an, 55 macam tu, dia nak buat operation muka. Sampai ke buah dada pun dia nak ubah. Lepas tu dia kata kenapa ni? Kata akak ni dah umur dah macam ni, kata I don't want to die ugly. Dia kata I don't want to die ugly. La haula wala quwwata illa billah. Jasad tu akan hancur. You cantik macam mana pun mati memang ugly. Okay, minta maaf saya sebut ni sebab saya geram betul orang tu. Nasihat dia kata, oh, I don't want to die ugly. You want me to die like this? Kata. Subhanallah. Betul Nabi SAW banyak hadis Nabi kata la'anallah, macam hadis kita baca depan kita ni. La'anallahul washimah wal mustawshimah. La'anallah Allah orang yang buat tattoo. Sekarang dulu kalau nak cari dekat Kuala Lumpur tu kedai tattoo hampir tak jumpa dah tentang Allah. Sekarang dah berlambak kedai tattoo. So apa? Sebab TV, kisah-kisah TV cerita orang putih ni, cerita orang barat ni, dia nak normalisasi tattoo. Sebab tattoo.
Anak-anak muda pun tengok footballer, pemain-pemain bola tu beria dia. Messi buat tattoo, mereka pun nak buat tattoo juga. Nah, la'anallahu washimah. La'ana Allah ke atas orang yang buat tattoo. Washimat wal mustawshimat, dan minta orang buat tattoo. Satu pembuat dan kedua minta. Dia tak buat tapi dia suruh orang, tolong buatkan untuk kat saya. Wal mutanammisat, yang dicabut bulu kening ataupun dicukur bulu keningnya. Al mutanammisat. Al mutafallijat, iaitu orang yang mengikis giginya nak bagi cantik. Al mutafallijat. Al mughayyirat, yang mengubah. Itu dia punya ilah itu. Al mughayyirati khalqallah, orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat lain Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Dari riwayat lain, la'anallahu al-wasilah, itu sambung rambut, wal mustawsilah, dan minta sambung rambut. Rasulullah juga mengancam dengan masuk neraka bagi wanita yang tidak berbusana muslimah. Ini cerita lain. Ini pertama sekali dia ubah. Okay, jadi prinsip berpakaian pertama sekali tadi kita kena prinsip rupa tadi. Kita kena redha bahawa wajah ini adalah Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, jangan mengubahnya. Jangan ubah. Namun yang ketiga, kena jaga pula. Kena jaga. Sebab tu Nabi SAW kata, uhfus syawarib, orang lelaki. Uhfus syawarib, iaitu trim misai. Jangan misai jadi macam waras pula. Minum susu putih misai tu. Kan? Masa dia kena trim. Kan? Orang lelaki pula kemudian simpan janggut. Uhful luha. Okey. Nabi suruh Islam, orang Islam suruh basuh muka. Kita basuh muka setiap hari. Ambil wuduk berapa kali satu hari. Basuh muka, bersihkan. Kalau rata-rata betul ni, macam kitab fiqh Syafi'i, kalau ada bulu, celah-celah bulu tu semua kena basuh 3 kali. Galak 15. Itu paling kurang. Nabi galakkan lagi. Nabi kata dalam hadis sahih, man arada an yuthila ghurratahu falyaf'al. Siapa nak dia punya cahaya akhirat kelak makin banyak, maka banyakkan lagi ambil wudu. Masih lagi selalu bersihkan muka. Naam. Okey. Nabi kata asyaratun min al-fitrah, ashrun min al-fitrah. 10 perkara daripada fitrah. Apa dia? Iaitu gosok gigi, berkumur, istinja, simpan misai, simpan janggut, cabut bulu ketiak, cukur bulu ari-ari. Okey. Naam. Istinsyak, masuk air dalam hidung. Lepas tu apa dia? Potong kuku, taqlimul adhafir, kan? Waslul barajim, basuh ini celah-celah kita punya sendi-sendi ni. Naam. Wal khitan, dan berkhatan. Nampak tak? Min sunan fitrah. Ashrun min sunan fitrah. Asal fitrah manusia nak nampak cantik. Naam. Itu juga dalam masalah apa ni? Kecantikan ini bagi wanita Allah SWT benarkan untuk mereka menghias wajah mereka. Tak ada masalah. Boleh pakai makeup, boleh pakai ni. Yang Nabi kata perhiasannya wanita itu ada warna tetapi tidak ada bau. Perhiasannya lelaki ada bau tapi tak ada warna. Maksudnya apa tu? Wanita boleh pakai makeup, boleh pakai gincu, boleh, tak ada masalah. Tapi mereka nak cantikkan itu bukan untuk diperagakan. Di zaman sekarang wanita hilangnya sifat malu. Okey. Kita tengok sekarang dalam Instagram yang pakai hijab pun sama juga. Ustazah-ustazah pun sama juga. Dah tak ada rasa malu, tudung labuh ke, tudung pendek ke, tak pakai tudung ke, semua sama, tak ada rasa malu. Semua nak tunjuk. Okey. TikTok. Buat apa video. Ustaz pun sama juga. Allah, kan.
buat lampu tu, dengarkanlah. Sama dia pun nak buat juga gambar-gambar macam tu. Allahu Akbar. Tunjuklah gambar isteri dia bersama, semua buat sama-sama. Tak ada rasa malu dah. Yang Al-Quran kata berkenaan dengan kisah Nabi Musa kan, yang yamshina al-istihya. Perempuan itu berjalan dalam keadaan malu, nak pergi ambil air, itu terpaksa tu. Orang lelaki ramai kat situ tak nak pergi, tak nak ambil air kat situ sebab lelaki ramai kat situ. Itu lah sunnah. Nah. Jadi masalah ni kena perhatikan dulu. Barakallahu fiik. Masalah ni kena perhatikan betul-betul. Boleh hias wajahnya, tapi bukan untuk peragaan. Lelaki pula boleh kita mempelokkan wajah kita ni lah. Kita trimisai, simpan janggut. Okay. Boleh sikat rambut. Lepas tu Nabi SAW, Nabi kata sikatlah rambut. Nabi sikat rambut. Tapi tarajul, Nabi suka sikat rambut. Nabi letak minyak rambut lagi kat kepala. Bahkan minyak rambut Nabi wangi. Nabi sikat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tak pernah tengok Nabi paling cantik sikat dia seperti Nabi SAW. Mereka sikat cantik. Nah, Aisyah kata aku selalu sikat rambut Nabi SAW. Mandi contohnya. Mandi yes. Kita suruh kita mandi. Paling kurang seminggu sekali. Kalau duduk dekat negara sejuk. Kan? Betul dulu masa peperangan antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan pertembungan pertama dengan orang barat, orang Eropah. Mereka tengok orang Islam ni begitu bersih bandingkan mereka dengan kotor, dengan tak basuh tangannya, dengan barbariknya, dengan rupanya. Orang Islam begitu bersih. Basuh wajah, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Di celah-celah kaki tu kita kena disunahkan kita untuk apa? Untuk selit-selit. Kan? Sedangkan nak kena ratakan air lagi. Allahu Akbar. Maka tak adalah agama yang betul-betul cantik rupanya daripada agama Islam. Bersih. Nabi SAW. Cuma bila orang Islam tu tak bersih, pengontuan tu nampak buruk tu. Maka pakaian yang elok. Bukan semestinya kena apa dia? Kena mahal. Bukannya mesti kena pakai branded. Kena pakai yang cantik, yang elok rupa dia. Sebenarnya hadis Nabi SAW sebut tadi. Itu satu. Berkenaan dengan konsep kecantikan dalam Islam. Okey. Adapun boleh tak kalau dia nak ubah wajahnya? Hanya satu sebab je boleh, kalau darurat je. Faktor kesihatan. Dia accident, muka dia dah macam terobek macam ni. Lalu dia buat plastik surgery untuk elokkan balik wajahnya. Tak ada masalah. Ataupun dia ada satu penyakit menyebabkan gigi dia dah macam ni. Nak baca Al-Quran pun tak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak boleh nak baca Quran, gigi dia ni. Maka dia jumpa doktor gigi untuk betulkan balik, rapatkan balik gigi dia. Kan? Dia pakai braces tu semua, elokkan, bagi nampak elok supaya dia boleh bercakap dengan elok. Boleh baca Quran dengan elok, boleh solat dengan elok dan seumpama dengannya. Maka itu dibenarkan dalam Islam. Adapun semata-mata kosmetik tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Islam benarkan pakai perhiasan, pakai anting-anting, pakai rantai untuk wanita, pakai cincin, pakai gelang, dibenarkan. Dan tidak termasuk daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi yang banyak. Sama lagi Rasulullah SAW mengancam dengan masuk neraka wanita tidak berbusana muslimah, maka tidak bertudung, berjilbab yang menutup aurat. Nabi SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Allahu Akbar. Dengan disebarkan hadis ini kepada anak-anak wanita kita, pada adik-adik kita, anak-anak perempuan kita, pada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Sinfan, Nabi kata ada dua kelompok daripada ahli neraka.
lam arahuma, yang aku tak nampak mereka, yang aku belum lagi nampak mereka. Qaumun ma'ahum, satu kaum yang ada cemeti. Maksudnya dia ada tali cemeti tu yang pukul orang. Okey, ka'aznabil baqar, mereka ni pukul orang. Yadribuna biha, dia pukul dengan cemeti tu annas, suruh orang. Semua. Maksudnya orang zalim, pemimpin yang zalim lah ni. Pemimpin yang zalim lah ni. Orang yang buat zalim kat orang, dia sebab orang. Kemudian Nabi sebut, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiyat, pakai baju tapi ariyat. Okey, kasiyat masih berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Tak tutup aurat. Jadi tak tutup aurat ni berpakaian tapi seperti telanjang. Okey, itu sama. Orang yang dia tak pakai langsung, kan, dengan orang yang dia tak pakai, sama, dulu buka aurat. Walaupun ialah yang pertama tadi lebih buruk, sebab dia buka aurat yang ghalid, aurat yang berat. Aurat yang berat bagi wanita apa dia? Buah dada dengan kemaluan. Macam juga lelaki kemaluannya, itu aurat yang berat. Aurat yang berat, aurat yang ringan. Tapi dulu tu aurat kena tutup. Bukan maksudnya ringan boleh buka. Aurat yang ringan ni boleh buka ketika di hadapan orang-orang tertentu, kan. Seperti rambut apa semua boleh buka sama mereka, sama muslimah. Nah. Jadi siyatun ka'anna kasiyat ariyat, berpakaian tapi bugil. Apatah lagi zaman sekarang ni memang pakaian yang memang untuk membugilkan orang, kan. Seperti pakaian yang terlampau ketat sampai nampak body dia, perempuan tu. Okey. Atau sentiasa ada terbuka pada bahagian tertentu. Allah musta'an. Mumilat, jalan berlengang-lenggok. Ma'ilat, condong. Okey, mumilat, berlengang-lenggok. Ma'ilat, yang jalan macam itulah, kan, jalan macam model punya, kan. Ma'ilat ru'usahunna, kepala mereka ka'asnimatil bukht, macam punggung unta. Al-ma'ilah, maksudnya rambut dia besar. Zaman sekarang tak macam tu, tetapi samalah dia punya apa dia, illah dia tu, ka'asnimatil bukht. Nabi kata la yadkhulunal jannah, macam ni tak masuk syurga, dua tak masuk syurga. Jadi bukan pemimpin salim ni tak masuk syurga tau, orang buka aurat tak masuk syurga juga. Okey, buka aurat juga tak masuk syurga. La yadkhulul jannata wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masulti kadza wa kadza. Kemudian datanglah orang perempuan-perempuan liberal, dia kata, sekarang ni orang kita, pakaian kita pun nak orang tentukan. Nampak ada orang ni yang liberal, dia kata apa? Sekarang ni pakaian kita pun mereka nak tentukan. Lepas kita punya kepercayaan mereka nak tentukan, mereka nak kontrol kita punya kepercayaan, sekarang mereka nak kontrol pakaian kita pula. Dia kata betul, sahih. Itu tujuannya agama ditegakkan, tujuannya ada pemimpin. Allah Subhanahu Wa Taala kata ada pemimpin itu supaya mereka boleh menegakkan agama Allah. Apa tujuan pemimpin? Untuk menegakkan agama Allah. Pemimpin Allah Taala jadikan pemimpin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yastakhlifannahum kama yastakhlifal ladina min qablikum. Kan? Allah Taala jadikan mereka ketua sebagaimana yang orang sebelum kamu. Tujuan apa sekali mereka mereka menegakkan agama, mereka mendirikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ahlul kitab lastum ala syai'in hatta tuqimat Taurat wal Injil. Wahai ahli kitab, kamu takkan jadi orang apa-apa kebaikan pun sehinggalah kamu menegakkan Taurat dan Injil. Dan juga orang Islam, wahai orang Islam, kamu takkan guna satu pun sehingga kamu tidak tegakkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemimpin tujuan dia ialah tegakkan hukum Allah Taala. Lepas tu dia khalifah. Dia Amirul Mukminin. Dia Waliul Amr. Pemimpin bukan hanya menguruskan urusan dunia, buat jalan raya, sekolah. Pemimpin utama dia adalah menegakkan hukum Allah Ta'ala. Okay. Lepas tu orang Islam kena ada fikrah ni, kena sokong perkara ini.
untuk pemimpin untuk tegakkan Allah. Pemimpin hanya untuk menjaga kebajikan sahaja, itu bukan pemimpin. Kan negara berkebajikan. Sekarang dia kebajikan. Ya, sahih betul. Negara memang kena jaga kebajikan rakyat. Itu antara rukun pemimpin. Okey. Ini Umar Al-Khattab sebut kan, kalau ada seekor kambing yang tergelincir jatuh disebabkan jalan yang tidak dijaga, tidak diberi perhatian oleh pemimpin, dia tu bersalah, dia berdosa, apatah lagi kalau orang lain. Nah, itu dunia. Tapi begitu juga dengan akhiratnya. Masalah hukum hudud, siapa yang tegakkan? Pemimpin. Masalah amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, pemimpin. Fal yughayyiru biyadih, dengan tangan. Tangan tu apa? Kuasa. Kata Umar Khattab, apa yang tak boleh ditegakkan dengan hujah, kita tegakkan dengan pedang. Maksudnya dengan besi. Maksudnya dengan kekuasaan. Jadi pemimpin boleh berhak untuk tentukan pakaian rakyatnya. Kita boleh je tentukan pakaian budak-budak sekolah. Boleh. Hatta nak masuk disko pun ada dia punya apa dia dress code. Oh, kena bagi macam ni, kena pakai kasut, kena pakai sekian. Nak masuk kelab hoki, nak masuk apa golf, ada tak dress code dia? Ada dress code dia. Tiba-tiba bila jatuh pada pakai dress code yang Allah Ta'ala telah tetapkan, sehingga saya mau sebut kita ni, sehingga sahabat saya daripada California, satu Syekh, kita nak sebut nama dia, dia kata, aku daripada California, Amerika Syarikat, dia kata, negara tepi laut, kira-kira tempat yang paling teruk sekali lah bab-bab aurat. Tetapi aku hanya nampak orang perempuan pakai pendek-pendek macam ni, macam orang kita sekarang ni yang berlaku kat Kuala Lumpur ni, hanya pada musim panas je, dan juga di tepi pantai. Pada waktu tu biasa perempuan ni pakai agak decent juga, agak macam taklah teruk. Sekarang kita nampak di jalan raya Kuala Lumpur tu, subhanallah, okay, dengan seluar yang terlampau pendek. Lelaki pula sekarang zaman lelaki nak kasut pendek. Kita sebarnya gay dan lesbian apa semua ni, lelaki pun, lelaki Muslim pakai seluar pendek betulnya. Yang lelaki-lelaki gay ni, minta maaf saya sebut. Ini menunjukkan lemahnya kepimpinan. Lemahnya kepimpinan, lemahnya umat Islam. Mencari redha manusia semata-mata. Jadi kat sini nasihat kita kepada pimpin-pimpin Muslim, juga kepada umat Islam sendiri, bahawa perkara ini bukannya bersifat individu. Dia adalah satu benda yang bila tersebar, orang lain juga akan terasa dia punya keburukannya. Yang akan terpengaruh tu anak-anak kita juga nanti. Biarlah mereka, itu pakaian mereka tak, yang akan terpengaruh nanti anak-anak kita. Biarlah pakaian tersebut terbuka, akhirnya anak kita yang terpengaruh. Syarat jilbab wanita muslimah yang sempurna. Nombor 1, A, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wajah dan dua telapak tangan. B, kainnya tebal, tidak tipis ataupun transparent, nampak dalam, tak boleh. C, harus longgar dan tidak ketat. D, tidak memakai wangi-wangian. E, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan juga sebaliknya. Okay. F, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Nak lebih lengkap, baca kitab Jilbabul Mar'ah Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Selesai bab pakaian. Jadi bukannya Islam nak suruh kita pakai hitam je, tak. Pakailah warna apa pun, tetapi cukup syarat A, B, C, D, E, F ni. Nah, 14. Islam melarang minuman keras khamar, mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkoba, rokok, dan melarang perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak, wal maisir, judi, wal ansab, dan juga berhala,
wal azlam, iaitu menilik nasib. Rijsun, najis, min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, minum air minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itulah syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Ini maklum. Pada judi itu merosakkan, ummul khaba'ith. Judi itu ialah arak itu ialah ibu segala keburukan. Dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan melaksanakan salat, maka apakah tidak kamu mahu berhenti? Nah, jadi ini makruf. Tak ada agama yang suka minum arak ni. Nah, ini merosakkan akal, merosakkan mujtama'. Baca, buat kajian sedikit. Apakah dia kesan daripada minuman arak ni? Sungguh buruk sekali pada sosialnya, kesihatannya. Berapa ramai yang dapat kanser hati kerana arak. Berapa ramai keluarga yang berpecah belah kerana arak. Berapa banyak anak yang didera kerana arak. Berapa ramai orang yang tidak bersalah mati di jalan raya kerana si pemabuk, peminum arak. Berapa banyak yang terlibat dengan masalah sosial yang berat kerana minum arak. Perzinaan kerana minum arak. Mari kita tengok tempat-tempat peminum arak ini, terutama sekali kalau orang Islam minum, ada tempat-tempat maksiat yang utama. Dan kita sebut kat sini ialah memang tersebarnya minum arak di kalangan orang Islam. Saya nak sebut sini ialah tapi tak sesuai di kuliah yang umum macam ni. Bagaimana sebagian pemuda-pemuda parti-parti tertentu, apabila mereka berjumpa, bermesyuarat, mesti ada arak dan wanita. Saya tak nak sebut parti mana. Jadi pilihan raya kecil, mereka berkumpul di pusat-pusat maksiat. Siangnya berkempen kononnya untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan umat Islam, umat Melayu dan seumpama dengannya, untuk mempertahankan rakyat dan seumpama dengannya. Di malamnya mereka duduk di kedai-kedai arak, bermesyuarat di sana, berjumpa dengan wanita-wanita ahli-ahli maksiat. Allahul musta'an. Jika bukanlah kerana kuliah ni kuliah yang live macam ni, kita akan sebutkan satu-satu orang ni, siapakah mereka itu. Nah, tapi kita minta Allah SWT lindungi kita. Bukan tujuan kita untuk menjatuhkan orang, memburukkan orang, tapi kita beri perhatian kepada orang betapa buruknya perbuatan ini telah tersebar di kalangan umat Islam Melayu, Malaysia, Muslim Malaysia ini. Jadi Islam agama yang sangat menjaga kita punya adab dan akhlak, menjaga budi pekerti, kemuliaan, keindahan, hubungan antara manusia, kejelasan akal, kejernihan cara berfikir, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Yang Allah Ta'ala tahu hanya kembali kepada fitrahnya lah manusia itu akan jadi apa? Jadi aman, jadi tenang dan seumpama dengannya. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala tetapkan kita dalam Islam. Allahumma thabbitna bil islami qa'imah. Allahumma hafadna bil islami qa'imah. Ya Allah, aku jagalah Islam aku ketika aku berdiri. Bil islami qa'ida. Jagalah aku ketika Islam aku ketika aku duduk. Jagalah Islamku ketika aku berbaring. Jagalah Islamku ketika aku sedang tidur. Ke-13, Islam melarang promosi palsu dan dusta, curang dalam takaran dan pertimbangan. Di dalam bab jual beli pula Islam larang kita menjual beli dengan cara tipu, promosi dengan cara tipu, kempen dengan kempen yang tipu. Hatta orang agama pun kempen tipu juga. Allah musta'an. Hatta orang agama pun kempen menipu. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan. Ada sebuah mak Tafiz ni, okay? Dia baru buka. Tafiz baru buka. Contoh. Ada pelajar dia yang baru masuk dalam Mak Tafiz. Pelajar dia ni memang dah hafiz Quran dah 28 juzuk macam tu. Kan? Lepas tu dia masuk Mak Tafiz orang ni nak habiskan lagi 2 juzuk. Kemudian ialah dia ada cara kaedah ni, kemudian dia kempen. Nampak pelajar kami baru saja masuk sebulan telah menguasai kaedah kami. Dia keluarlah video. Wah, hafal Quran.
Sedangkan kita kenal pelajar tersebut, dia dah hafal Quran kat tempat lain. Dia kata nampak pelajar kami telah menghafal Quran dalam masa berapa juzuk. Allahu Akbar. Ini kadzab, dusta. Dari sebahagiannya dia tahfiznya. Tahfiz juga ni saya cerita macam penipuan sebahagian. Tahfiz dia tunjuk tahfiz dia ada bahagian pelajar-pelajar yang college yang ada diploma, ada pelajar asrama, pelajar sekolah menengah. Yang diploma ni katil cantik lah, apa semua besar. Yang asrama ni padat. Tapi bila ditunjuk kat orang diiklankan, ditunjuk katil yang bahagian yang pelajar diploma ni. Ramai lah kata, cantiknya masuk, rupanya dapat katil yang tempat yang buruk. Ini kadzib ni tuan. Kadzab. Menipu. Itu belum lagi yang kat luar sana. Macam dekat Shopee kadang-kadang. Ada orang beli barang ni dapat barang lain di media sosial ataupun dihantar barang yang kecil lah, kita ada seumpama dengannya. Ini kadzib, ini dusta. Ataupun tak kisahlah apa-apa syarikat yang servis ni. Bukan syarikat tu yang menipu, tapi orang yang menjalankan perniagaan dalam tersebut. Bukan Shopee tu menipu, dalam orang yang jalankan perniagaan tersebut. Shopee ke Lazada ke apa ke, kita order sekian-sekian, yang dihantarnya barang lain. Okay. Ini kadang-kadang ini dusta. Jangan macam ni tuan-tuan. Promosi palsu contohnya. Promosi sekian-sekian umrah ataupun haji contohnya. Dan seumpama dengannya yang banyak sekali zaman sekarang, ramai yang menipu, tidak jujur. Tidak jujur. Curang dalam takaran. Menggunakan harta kekayaan adalah hal yang diharamkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang yang curang, iaitu orang yang bila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Maksudnya kalau nak suruh orang lain timbang untuk dia, timbang betul-betul. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila mereka timbang untuk orang lain, mereka kurang. Juga dalam masalah kerja. Ini antara pekerja dan juga bos jugalah. Bos kalau kerja, kalau ada kalau pekerja tu lambat 2 minit, dia potong gaji, kenakan hukuman. Tapi bila dia suruh pekerja lebih pada waktunya, tak ada apa-apa. Tak betul juga tu, tak adil. Jadi termasuk mutaffifin jugalah. Jadi kena adil masalah ni. Pekerja kena adil dalam bab kerjanya. Bos juga kena adil dalam bab memberikan hak pekerjanya ila akhiri. Nombor 16, Islam melarang perbuatan saling menjauhi satu sama lain, saling bermusuhan, acuh tak acuh, dan melarang seorang muslim tidak menegur saudaranya selama muslim lebih dari 3 hari dalam bab rangka menjaga silaturahim. La yahillul muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu li hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tak halal bagi seorang muslim membiarkan saudara lebih dari 3 hari. Tak boleh. Ini dalam masalah dunia. Ada masalah agama tak ada masalah. Dalam masalah dunia. Jadi bergaduh dalam masalah dunia, 3 hari je boleh bergaduh. Lepas tu kena sama silaturahim balik. Adapun dalam masalah dunia, masalah agama, boleh lebih dari 3 hari berdasarkan masalah boikot contohnya. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Tak boleh. Dia kena bagi salam. Imam Nurul Al-Hambali disebut, adakah lepas 3 hari itu cukup dengan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan bahawa cukup. Kalau dah bagi salam tu dah okey lah. Sekarang kata tak, dia kena macam dulu balik, dia kena bertegur sapa. Dan yang terbaik bagi keduanya adalah mulai mengucapkan salam. Kalau ini halnya dengan saudara yang biasa, saudara muslim, semuslim, apatah lagi saudara muslim yang ada hubungan darah. Lagilah. Nombor 17, Islam melarang onani, perzinaan, homoseks, lesbian, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Dan orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya iaitu tidak
tidak melepaskan nafsunya pada tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Dalam masalah onani ni memanglah ada khilaf dalam masalah ni, tapi semua sepakat bahawa onani itu bukan perkara yang baik. Okey. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak mereka. Budak sini ialah hamba. Budak sini ialah hamba. Jangan silap faham. Maka dengan isteri, dengan hamba, tak ada masalah. Maka sungguhnya mereka dalam hal itu tiada tercela, tapi barang siapa mencari selain itu, zina dan sebagainya, maka dia telah melampaui batas. Dan antara penyakit yang Allah Ta'ala turunkan pada zaman ini, penyakit pelik-pelik adalah kerana tersebarnya perzinaan, lesbian dan gay. Tuan-tuan buka lah sekarang ni, buka agensi anti dadah. Bukan, buka statistik AIDS. Kalau tahun 80-an dahulu, AIDS ini kebanyakannya adalah kerana suntikan jarum sebab dadah. Kita buka sekarang, buat Google, buka ni. Kebanyakan kes AIDS sekarang adalah kerana masalah gay, lesbian dan perzinaan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Betapa tersebarnya gay dan lesbian. Allahul musta'an. Nombor 18, Islam melarang kita menerima wang sugukan, suap, iaitu rasuah, dan menyuap orang lain, beri rasuah kepada orang lain. Okay. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi, dan Allah kepada orang yang menyuap, iaitu bagi rasuah dan penerima rasuah. Orang yang menerima rasuah dan memberi rasuah dan penerima rasuah sama saja hukumnya, iaitu berdosa. Suap menyuap hukumnya haram, meskipun mereka memakai istilah hadiah, wang jasa, wang damai, duit kopi, ila akhirih, macam-macam. Itu adalah termasuk dalam rasuah. Risuah ni meruntuhkan negara. Nah, demikianlah ulasan singkat tentang perintah-perintah dan larangan Islam yang menunjukkan kebenaran dan keindahan Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Ada poin-poin yang jelas tu, kita tak perlu hurai panjang-panjang. Itu cukuplah. Masalah nak hurai ke masalah rasuah ni, saya rasa tuan-tuan pun lebih maklum berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan masalah rasuah dan juga bahayanya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Imran. Banyak juga komen. Banyak juga soalan ni. Assalamualaikum. Adakah hadis tentang menyamur rambut itu sama dengan maksud rambut? Ya, sahih, betul. Termasuk dalam menyamur rambut itu adalah memakai menyamur rambut itu dengan pakai rambut palsu, termasuk juga. Okey, dan padanya ada kedustaan. Adakah larangan ini mutlak? Ya. Bagaimana orang perempuan yang bersuami ada masalah kulit yang teruk? Ini disebut kalau ada masalah kesihatan, maka perkara-perkara yang dilarang tadi dibenarkan kerana darurat tadilah. Bagi wanita, yang normal wanita adalah rambut. Dia ada masalah di kepalanya, masalah kulit kepala apa semua. Kemudian dia melakukan perbuatan tadilah, yang rambut apa semua, maka itu dibenarkan kerana darurat. Apa yang diharamkan kerana apa yang dilarang dalam Islam dibenarkan apabila adanya darurat. Al-darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu membenarkan mahdhurat. Darurat itu membenarkan perkara yang terlarang. Okey. Dan botak kemudian dia pakai rambut palsu sintetik yang kita suami. Ya, ini tidak dilarang. Boleh ya. Yang bertanya tadi, kalau memang dia ada masalah kesihatan, tidak ada masalah. Ini cerita dia kalau tidak ada masalah kesihatan. Maka yang tak ada masalah kesihatan itu yang dilarang. Ada masalah kesihatan, rambut dia gugur. Perempuan, wanita botak rambut dia, maka dia nak pakai rambut palsu, tidak ada masalah. Nah, soalan seterusnya iaitu, kalau ibu bapa maki hamun, kita bila dia tidak dapat memenuhi kehendak, dari mana kita tidak ada kemampuan memenuhi kehendak, sebab apakah tindakan yang perlu saya ambil? Sabar. Kalau ibu bapa kamu maki hamun kamu, sabar, jangan balas. Nasihat ibu dengan baik, dengan lemah lembut.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau ibu kamu ajak kamu, paksa kamu buat syirik, jangan ikut dia. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi hendaklah kamu bersahabat dengannya dengan cara yang ma'ruf. Nampak tak? Apa lagi teruk daripada dosa maki hamun? Syirik dengan maki hamun mana lagi besar? Paksa buat syirik. Dengan maki hamun mana lagi besar dosa dia? Paksa buat syirik lagi besar. Tapi adakah Allah Ta'ala kata boleh balas balik? Tidak. Cakap dengan mereka, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Cakap baik-baik. Sabarlah. Bila kamu sabar dengan mak ayah kamu, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Ya, apatah lagi ibu tu dah makin tua. Ibu tu makin tua dan dia makin apa dia? Ya, Allah musta'an. Saya pernah dengar satu kisah, seorang sahabat kami, dia mengadu ustaz, kata mak ayah saya ni dia dah kena macam nyanyuk. Tapi bukan sekadar nyanyuk, dia ada penyakit panggil trauma. Trauma ni maksudnya ialah dia ketika umur dia tua, dia akan marah tiba-tiba. Kenapa? Dia akan teringatkan tragedi buruk yang cerita lama dulu. Sebab ketika dia cerita tu nak menangis lah dia. Dia sebut mak dia maki-maki hamun. Kemudian cerita pula benda-benda buruk yang berlaku dulu, sebab dia macam ada, dia mengembalikan memori buruk. Satu jadi penyakit. Dia sabar. Sabar dan sabar dan sabar. Tak ada nasihat lain. Sabar, sabar dan sabar. Buatlah yang terbaik agar ibu itu tidak disakiti. Kalau perlu jumpa doktor contohnya. Inilah akhiri. Jadi kalau mak dia sihat tadi, dia jumpa maki hamun, tapi dia tak dapat, tak apa. Tak apa, sabar, tak apa mak. Saya minta maaf mak. Saya akan buat balik. Saya akan cari yang baru. Saya akan bantu. Sabarlah, Allah SWT akan balas. Sabarlah dengan mak ayah macam ni. Ya, bukan senang, tapi sabarlah. Dunia ni hanyalah sekejap, tuan-tuan dan Allah. Lama ke? Tak lama, sekejap je. Ibu kita pun berapa lama je dia akan hidup. Tak lama lagi. 100 tahun, tak sampai 100 tahun. Jadi sabarlah. Ini nasihat saya, tak ada nasihat lain dah. Bersabarlah dan nasihatlah. Kalau ada waktu ketika dia tenang, nasihatkan dia. Dengarkan dia. Pendengarkan dia kepada kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang bagus. Guru-guru yang bagus yang boleh melembutkan jiwa. Kuliah-kuliah Ustaz Syafiq Basalamah contohnya. Dengar kuliah-kuliah macam ni yang boleh melembutkan jiwa dia, agar menyebabkan dia boleh menangis dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya, sama juga apabila adik-beradik tidak hendak mengikut Quran dengan sunnah, marahi saya bila saya menasihati mereka. Tak apa, tak ada masalah. Kalau Nabi SAW orang sebaik Nabi, Al-Amin, diterima satu kaumnya, pemimpin yang bagus, semuanya pun diherdik oleh pakcik-pakciknya, dikutuk oleh pakcik-pakciknya. Abu Lahab setiap hari cari dia, memperlekikan Nabi SAW. Maka apa hal pula kita ni tak boleh nak sabar. Sampaikan dengan baik, adab dengan baik. Dia marah, tak apalah bang, abang tak nak dengar, tak apa, saya cakap je. Okay. Kau ni Wahabi apa semua, tak apalah bang, nak cakap apa cakap lah, saya akan buatlah apa yang saya tahu, saya belajar. Cukup cakap dengan tenang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sedangkan dia tu orang yang melampau. Kalau pergi kepada Fir'aun pun Allah kata waqula lahu qawlan layyinan, cakaplah kepada dia dengan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadhakkaru. Moga-moga dia ambil peringatan ataupun dia takut.
Kalau Fir'aun pun kena cakap lemah lembut, takkanlah adik-beradik kita macam Fir'aun ke? Saya rasa tak akan sampai lah macam Fir'aun kot adik-beradik kita. Banyak doa. Banyak doa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala buka. Dan perbaiki cara dakwah, uslub dakwah dengan ilmu. Kadang-kadang bila kita dapat sunnah mula-mula ni kita semangat. Bila kita semangat, kadang-kadang ada waktu yang kita mengucapkannya dengan cara tak betul. Ada cara kita sampaikannya dengan cara yang tak betul. Ada kaedah-kaedahnya. Tapi sebab kita, maksud kita semangat kita kuat, tapi ilmu kurang. Kadang-kadang cara kita sampaikan pun, waktu sampaikan pun, atau bahasa yang disampaikan pun kurang sesuai. Maka peningkatkan ilmu lagi, belajar lagi. Moga-moga dengan ilmu yang lebih tadi membantu kita untuk sampaikan dengan cara yang terbaik. Dan ubah akhlak adab tu yang, jadi kita adik-beradik, kita yang paling bagus sekali kena adab. Orang sunnah kena yang paling bagus adabnya. Jangan jadi sunnah perangai dia teruk sama. Tak jadi. Nak dakwah sunnah ni adab. Dengan adab dan dengan akhlak yang terbaik. Adik-beradik yang tak ikut tadi kita macam biasa. Hadiah-hadiah. Orang kita beli durian balik kampung, hantar kat rumah abang sekali. Kita beli ikan, bagi kat dia ikan. Bagi hadiah kat adik-beradik. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan hati mereka. Sabar. Bukannya mudah. Dakwah ni bukan sekali cakap terus diterima. Kalau sekali cakap terus diterima, mudahlah Nabi SAW dakwah orang Mekah. Tak semudah tu. Jadi kita kena sabar. Ada orang bersabar puluhan tahun. Baca kisah Abu Hurairah. Yang tiap lagi hati dia meruntun, hati dia sedih hati dia bila Nabi kata orang kafir masuk neraka, orang kafir masuk neraka. Tiap-tiap hari dia dakwah mak dia. Tiap-tiap hari dia doakan agar mak masuk Islam. Sehingga dah beberapa tahun lepas tu barulah ibu dia masuk Islam. Itu Abu Hurairah tara-tara yang paling kuat hafal hadis Nabi SAW tu. Ini kita pula. Kita kena sabar. Kalau kita nak segera, jangan kita nak segera, jangan istijal. Jangan kita nak hasil yang segera. Kalau bukan adik-beradik kita, mungkin anak adik-beradik kita tu yang akan ikut sunnah nanti. Mungkin bukan dia, anak dia. Macam saya beritahu kisah sebelum ni, kisah budak lelaki Yahudi tu, anak dia masuk Islam. Orang Taif perang dengan Nabi SAW, akhirnya orang Taif lah antara kuat sokong Islam. Abu Sufyan yang pada tahun hujung-hujung akhir hayat Nabi baru masuk Islam, dan dia akhirnya orang yang paling kuat mempertahankan Islam. Banyak lagi kisah-kisah lain. Nak tunjukkan betapa kita ni kena ada sabar dalam dakwah. Kalau pertama-tama sekali nasihat dia berlawan tu, kita dah rasa tinggalkan dia ni, aku berlepas diri daripadanya. Tu ayat orang zaman sekarang, orang yang ikut sunnah tapi jahil, tak nak mengaji betul-betul. Aku berlepas diri daripada abang aku tolak sunnah. Jadi lagi yang bid'ah. Ya akhi, isbir. Sabar. Seterusnya. Jangan menjahil diri kerana adik-beradik mengumpat. Jangan menjauhkan diri dengan maksud sampai ke tahap putus silaturahim. Menjauhkan diri hanya pada ketika dia mengumpat. Jauhkan diri ni dua. Satu hajar dengan hati, satu hajar dengan badan. Adik-beradik ni cukup dengan hajar dengan hati je, jangan hajar dengan badan. Ketika dia mengumpat, kita tak usah join. Kan, kita kan kumpul adik-beradik. Adik-beradik ramai, kata 7 orang, 8 orang. Makan-makan. Tapi kadang ada satu jenis adik-beradik suka ngumpat. Masa dia ngumpat tu, kita tak usah layan dia. Tak usah layan, tak usah dengar, tak usah berikan telinga kita kepadanya. Kalau kita apa abang ni macam tak tu, kata, kenapa abang long tak join ni? Dia ngumpat, minta maaf lah abang tak nak ngumpat-ngumpat ni kan, makan daging orang ni. Kita baru je makan daging kenduri tadi, takkan nak makan daging orang pula. Kalau kita abang, kita kalau kita adik-adik sama juga. Kita jangan disebabkan adik-beradik kita kuat ngumpat, kita tak jumpa adik-beradik langsung, salah. Tak jumpa adik-beradik, putus silaturahim juga dosa besar. Sebagaimana berdosa dia ngumpat. Putus silaturahim berdosa, sebagaimana mengumpat juga berdosa. Seterusnya.
Syaitan jenis makhluk, syaitan tu makhluk, yes. Dan tak salah saya ada ayat Al-Quran yang mengatakan syaitan dan jin manusia. Betul. Kata ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Al-Quran, begitulah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Di kalangan jin, syaitan. Syayatinal insi wal jin. Syaitan jin dan syaitan manusia. Betul, sahih. Syaitan ni makhluk lah. Syaitan tu makhluk. Dan syaitan ni ialah orang yang, apa saja orang yang menyesatkan orang lain, masukkan was-was, maka itu namanya syaitan. Sebab dia manusia ataupun jin. Seterusnya. Khalas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.